Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ni'matihi wal wala. Allahumma futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fatahu ya alim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan salihah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala mukhbiran wa amiran fi kitabih al-munazzal ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihah qulna liman lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimatil muslimin wa ammatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, ibu ayah, sidang pendengar, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati Allah Ta'ala. Syukur takzim maha suci Allah atas nikmat Islam dan iman. Maka pada hari ini Allah bagi kita kesempatan nikmat pertemuan dalam kuliah online sekian kalinya. Walaupun kita masih lagi dalam fasa yang terbatas, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, sehingga berakhirnya bulan Ogos, dan insya-Allah kita akan teruskan kuliah online ini seperti biasa, dan jika dipanjangkan umur kita bertemu pada bulan September yang akan datang. Jadi insya-Allah pada hari ini, pada kadar yang terbatas ni, insya-Allah saya berhajat untuk berkongsikan daripada satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, apa yang kita usahakan dan apa yang kita lazimi pada hari ini mendapat keberkatan dan kebaikan di sisi Allah Taala. Daripada satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu di antara sahabat yang paling akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat yang disebut walaupun kehidupan beliau tidaklah selama mana bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Taala ni melimpahkan kebaikan yang sangat banyak. Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya di atas usaha-usaha dan kesungguhan beliau mencari hidayah dan juga mencari kebaikan di sisi agama. Jadi Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, dan kemudian dia hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 tahun lebih, dan menghabiskan sebahagian besar daripada hidupnya setelah dia masuk Islam tu adalah dengan dia mencari ilmu dan mendapat kebaikan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni masuk Islam pada tahun ke-7 dan hidup bersama Nabi sekitar 3 tahun lebih, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, dan mengambil mutiara-mutiara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia ni melazimi kehidupan dia memperbanyakkan iktikaf dan juga duduk berhimpun di dalam majlis ilmu, sehingga kan Imam Syafi'i rahimahullah memuji kebaikan yang ada pada Abu Hurairah di antara di kalangan para sahabat yang merupakan sahabat yang Allah berikan kebaikan dengan menghafaz hadis yang sangat banyak, sekitar 5,000 lebih hadis yang dihafaz ataupun yang diambil oleh Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun adalah dikisahkan beberapa kehalangan yang terdapat pada Abu Hurairah, tetapi tidak menghalang beliau untuk kekal mendapatkan ilmu dan kebaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada sebahagian besar di kalangan sahabat ni yang disebut orang yang buta huruf. Nabi pun dalam satu kalimah ataupun dalam satu hadis Nabi sebut, nahnu ummiyin la naqra wa la nahsab. Kami ni orang yang buta huruf, tidak boleh membaca dan tak boleh mengira. Tapi kesungguhan, inilah tawajuh ataupun fokus yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa pun yang menghalang sesuatu itu tidaklah menjadi beban kepada beliau untuk terus mengambil kebaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca dalam satu hadis yang lain, kata Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dia ni berhajat kepada kebaikan, maka Allah akan bagi dia
kefakihan dalam agama. Sebab semua ni bermula dengan niat. Jadi kita tengok tuan-tuan, jika niat kita baik kerana Allah Ta'ala, maka insya-Allah benda yang payah pada zahir, pada perkiraan kita, tapi di sisi Allah insya-Allah Allah permudahkan. Begitulah juga kebaikan-kebaikan yang sangat baik luas yang telah Allah berikan kepada sahabat. Sebagai contoh kepada Abu Hurairah ni sendiri, walaupun dia tidak pandai membaca dan sebagainya, tetapi dengan kesungguhan beliau mengambil hadis daripada Nabi, maka Allah permudahkan urusannya. Sebab ni dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi alman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mempermudahkan jalan dia untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju syurga Allah Ta'ala. Dan jadi saya dah cerita dah banyak kali siapa dah Abu Hurairah ni. Nama sebenarnya Abdul Rahman ibn Sakhrin. Nama sebelum Islam ni adalah Abdul Syam. Jika jadi Nabi SAW ni bila nama seseorang tu tak berapa baik, Nabi tukar nama dia. Sebab makna kepada nama itu adalah sebahagian daripada doa. Jadi nama Abdul Syam ni iaitu bermaksud hamba kepada matahari. Jadi bila nama tu tak elok, tak semonggah lah, bahasa kita ni tak elok, maka Nabi sendiri tu ubah nama dia menjadi Abdul Rahman, iaitu kepada hamba yang disebut kepada yang maha pengasih, iaitu Allah Ta'ala, iaitu hamba yang maha pengasih kepada, yang dengan kebaikan pada nama tersebut adalah merupakan satu doa ke atas dirinya yang diberikan oleh Nabi SAW. Ataupun nama Abu Hurairah itu adalah nama gelaran lah, sebab dia ni sayang kepada kucing. Dalam riwayat menceritakan bahawa ke mana-mana sahaja dia bawa kucing, sehingga Nabi kata kepada dia, kau ni Abu Hurairah, iaitu bapa kepada kucing. Hurairah dengan maksud kucing betina. Ini di antara gelaran-gelaran yang suka dipakai oleh orang Arab lah. Macam nama sahabat Nabi yang lain bernama Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun namanya sebenarnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, tapi disebabkan dia ni merupakan di antara seorang sahabat yang baik dari segi kesukaan dan kecintaan dia membela unta. Jadi Nabi kata kepada kau ni adalah Abu Bakar, bapa kepada unta. Jadi hadirin mukminin tu adalah gelaran lah, gelaran yang baik-baik ataupun panggilan yang elok-elok lah. Jadi sunnah di sana, kalau kita nak panggil orang pun panggillah dengan gelaran yang elok. Sedangkan Islam melarang kita menggelar sesuatu kepada seseorang tu dengan gelaran yang tidak baik. Jadi ringkasnya hari ini, hadis daripada Abu Hurairah, saya bawa satu tajuk, mengharapkan kematian setelah berputus asa daripada banyak ujian yang dilalui. Daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah kata dia, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi jiwaku di tangan dia, wallazi nafsi biyadihi والذي نفسي بيده لا تسحب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر ويتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. Daripada Abu Hurairah kata Nabi SAW, والذي نفسي بيده, sesungguhnya jiwaku berada pada tangannya. Jiwa ni, jiwa siapa? Jiwa Nabi SAW. Dan berada pada siapa? Bi nafsi biyadi, sesungguhnya aku ni, jiwa aku, diri aku ni berada di bawah tangan ataupun dengan makna yang diterjemahkan adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Ini merupakan satu daripada konsep penyerahan kepada Allah Ta'ala. Kita serah diri kita dengan sebulat-bulatnya kepada Allah Ta'ala. Sebab tuan-tuan, kita dalam hidup ni ada dua kebiasaan yang akan Allah berikan kepada manusia. Sama ada Allah akan beri nikmat, Allah tambah nikmat, ataupun yang keduanya Allah akan beri ujian dan memperbanyakkan ujian ke atas diri dia. Jadi dalam kaedah yang diajarkan oleh agama, ketika kita diberi nikmat, maka banyakkanlah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dengan maksud syukur tu terima dengan pasrah, redha. Kita dalam keadaan kita tidak menafikan, tidak membangkang, bersangka baik kepada Allah Ta'ala, dan pada masa yang sama kita tunduk kepada Allah Ta'ala. Ini yang dimaksudkan dengan maksud syukur yang lebih luas. Ataupun yang kedua, ketika mana kita diberikan ujian,
diberikan ujian, maka berdoalah, aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah aku, istiqamahkan kami di atas agama. Amantu billah sumastaqim, aku beriman kepada Allah dan istiqamahkan kami di dalam agamamu ya Allah. Jadi hadirin mukminin yang saya kasih sekalian, diuji ni dengan perkataan yang sering kali kita lazimi dengan maksud sabar. Sabar ni apa maksud dia? Iaitu titik pertama ketika mana kita diuji. Itulah yang dimaksudkan sabar. Kali pertama kita kena ujian, maka kekallah kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala dan kita bersabar di atas setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, kerana di sana penuh hikmah dan penuh kebaikan. Sebab apa yang turun daripada Allah ni semuanya baik. Apa yang datang daripada Allah ni semuanya baik. Walaupun pada zahir mata kita melihat benda sesuatu itu adalah tidak baik, tapi di sisi Allah Ta'ala segala-galanya baik. Kan? Jadi hadirin mukminin yang saya kasih sekalian, dan Nabi menunjukkan bahawa sesungguhnya kita ni berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Hidup kita ni di bawah takdir Allah Ta'ala. Hidup kita ni di bawah ketentuan Allah Ta'ala. Bukanlah segala-galanya bergantung di atas usaha dan ikhtiar kita semata-mata. Walaupun dalam agama kita disuruh berikhtiar, kita disuruh berusaha, apapun ikhtiar dan usaha kita itu, dia tidak boleh mengubah apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, kecuali kita meyakini dengan baik bahawa Allah Ta'ala telah menentukan apa yang hadir kepada diri kita dalam kehidupan seharian kita itu adalah baik-baik berlaku. Jadi Nabi nak bagi tahu kepada kita, sesungguhnya kita ni di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Kan? Ada orang dia ingat bila dia pandai sebab dia belajar. Ada orang dia ingat bila dia kaya sebab dia usaha. Ada orang ingat bila dia urusan hidup dia mudah di atas ikhtiar dia semata-mata dan usaha dia yang dia buat dengan bersungguh-sungguh. Okey tuan-tuan, benar kita ada ikhtiar dan kita ada usaha, tetapi sesuatu yang berlaku atas hidup kita itu adalah dengan izin Allah Ta'ala. Kita pandai bukan semata-mata dengan ikhtiar dan usaha kita, tapi Allah bagi izin. Allah yang lorongkan, Allah yang kurniakan hidayah, Allah yang mempermudahkan segala-galanya. Inilah keyakinan yang kita kena tanam, bahawa disertai dengan iaitu pengharapan yang takkan pernah padam. Sebab dalam Quran dia kata fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa maksud dia? Sesungguhnya pengharapan kepada Allah ni takkan pernah padam. Dan kita ni semua akan diuji oleh Allah Ta'ala. Cuma ujian kita berbeza-beza. Dalam hidup ni ulama kata ada satu benda yang sama, ada dua perkara yang berbeza. Yang sama Allah bagi atas kita ni adalah masa. Masa kita semua sama, tak ada masa orang lebih daripada 24 jam. Kan? Cuma tempoh dia berbeza-beza lah. Ada Allah bagi umur dia panjang. Contoh, ada Allah bagi umur dia takat 20 tahun, 30 tahun, 45 tahun, 54 tahun, 62 tahun. Ni atas masing-masing. Tapi dalam hidup kita seharian kita tetap 24 jam. Saya 24 jam, tuan-tuan perempuan pun 24 jam. Begitulah. Kan? Cuma bagaimana yang bezanya dalam keadaan itu, bagaimana dia ingin diisi, dia ingin disempurnakan, dia ingin diimarahkan. Ada orang imarahkan dengan kebaikan, ada orang memilih untuk melakukan kejahatan. Semua ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Okey, yang jelas lagi berbeza kata ulama adalah, pertamanya adalah al-fahmun, iaitu kefahaman. Faham kan? Faham tuan-tuan. Adakah yang bercakap ni lebih faham daripada yang dengar? Tak semestinya. Ada dalam sesuatu perkara yang mendengar itu lebih baik, jauh kefahamannya daripada yang sedang bercakap. Sebab ilmu ni, kita dalam Islam kita disuruh musyawarah, kita diajar untuk saling lengkap melengkapi, kita diajar untuk ta'awun, membantu, kita diajar untuk memberikan pandangan. Dalam konsep dalam Islam ada disebut musyawarah. Kerana apa? Semua ini adalah dengan tujuan untuk mendapatkan kefahaman, mendapatkan sesuatu penyelesaian dengan lebih baik. Sebab kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kan? Tak boleh hidup seorang-seorang tuan-tuan. Sebab hidup kita ni semua dibantu orang. Dibantu orang. Kan? Kita lahir pun orang bantu, hidup kita ni pun orang bantu nak. Ya, sehinggalah pada tahap hari ini pun dalam kehidupan kita dibantu oleh orang lain. Mati pun nanti pun akan dibantu oleh orang lain untuk menyelesaikan urusan kita yang akhir sekali. Tak ada orang bila dia mati dia kata tak apalah saya mati, dia saya urus sendiri dia kata. Tak tuan-tuan. Sebab hidup dalam dunia ni jangan bongkak, hidup dalam dunia ni jangan sombong. Jadi hadirin mukminin yang saya kasih sekalian, jadi faham makna kita ni, kita berada tertakluk di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Walaupun dalam terjemahan ni dikata biyadihi dengan maksud di tangannya, bukanlah bermaksud Allah bertangan, tak.
dengan maksud yang lebih luas, dengan maksud konteks dalam hadis ni dia kata tangan tu dengan maksud kekuasaan Allah Ta'ala. Ini lurah lah, lurah bahasa. Sebab bahasa Arab ni dia unik lah, dia tak macam kita. Kalau tangan, tangan lah. Tapi bahasa Arab tangan dengan maksud yang lebih dalam, dengan maksud yang lebih luas, dengan maksud iaitu kekuasaan Allah Ta'ala. Ini istilah bahasa. Macam kita juga ada bahasa kita nampak bunyi sama tapi tak sama. Contohnya gigi kan. Gigi orang mau gigi air lain. Gigi orang ni ada, gigi air lain. Muka orang dengan muka tembok. Ni muka orang, muka tembok ni lain. Beza. Tu contoh lah. Sebab bila kita belajar Quran, kita belajar hadis, di antara benda yang digalakkan atas kita memperdalamkan ilmu bahasa agar kita menjadi lebih faham. Okey, ringkasnya dalam hadis ni dia kata la tashabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabri. Dia kata tidak akan hancur dunia ni sehingga seorang lelaki melintasi kawasan kubur. Dia lintas kawasan kubur tu, lalu dia berguling-guling di atas dia. Fayatamarragu alaih. Dia lalu ke kubur, lepas tu dia berguling-guling, dia meratap, dia sedih, sehinggalah dia berkata wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabri. Dia kata alangkah baiknya jika akulah yang berada di dalam kubur ni. Ni tanda-tanda lah ya. Apa maksud dia? Dia seolah-olah menginginkan mati dan berkata duduk di dalam kubur tu lebih baik kan. Duduk dalam kubur tu lebih baik daripada dia meneruskan hidupnya di atas dunia ni. Ni benda yang orang kata kehilangan pada maksud pengharapan kepada Allah kan, setelah banyak ujian yang dia lalui. Jadi hadirin mukminin tak, sebab ada hukum lah, hukum menziarahi kubur lah, pada ringkasnya sebagai perkongsian, pada orang wanita ataupun orang yang lemah semangat dan lain-lain, hukum dia makruh tanzih. Makruh tanzih ni perkara yang ditegah dan dia hampir kepada haram. Sekiranya apa? Sekiranya dengan perlakuan itu boleh mendatangkan fitnah. Sekiranya dengan perlakuan itu boleh menimbulkan sesuatu dengan maksud membuka keaiban dan lain-lain. Contoh orang ni dia mati suami dia tak? Dia pergi kubur tapi dia meratap. Dia merintih. Bersedihan yang melampau-lampau dan melampaui batas. Ataupun membuka aib dia sendiri. Contoh ada pasangan yang dia mati muda. Bila orang tengok bini dia muda, orang jadi tertarik ataupun sebagainya. Benda ni tak diizinkan. Bukan bermaksud halangan tu tak boleh langsung, boleh ziarah kubur, tetapi jangan sampai membuka aib, membuka ruang pintu fitnah dan lain-lain. Jadi hadirin mukminin yang saya kasih sekalian, jadi cuma ada satu kisah di akhir zaman kata Nabi, bila datang satu ketika ada orang bila dia lalu kubur ni, sedangkan sunnah kita pergi kubur ni sunnah kita pergi kubur tu sunnah. Nabi pun ada waktu-waktu tertentu yang Nabi akan ziarah kubur lah. Nabi tak ziarah kubur macam kita biasa ziarah kubur ni hari raya tak. Hari raya ni sebenarnya sunnah yang paling afdal adalah kita menziarahi yang hidup, bukan yang mati. Pergi ziarah yang hidup dulu. Kalau tak dapat pergi kubur hari raya pun tidaklah menjadi satu masalah. Tapi kalau nak ziarah pun bukanlah satu masalah. Cuma jangan berlama-lama di kuburan sehingga kita mengabaikan menghubungkan silaturahim kepada yang masih hidup. Tu biasa Nabi ni kalau dia ziarah waktu malam. Nabi biasa lepas Isyak waktu malam Nabi akan ke Baqi'. Ni diriwayatkan dalam Riyadhus Salihin bagaimana Aisyah pernah ikut Nabi tak. Patut gilir malam tu Nabi tidur di rumah Aisyah. Tetapi pada malam tu Nabi bangun, Nabi bergerak menuju ke Baqi'. Aisyah ni ikut Nabi dengan rasa bimbang kalau Nabi pergi rumah isteri Nabi yang lain. Tapi Aisyah ni dia tersilap sebab dia ikut Nabi tapi Nabi pergi ke Baqi'. Lepas tu dia balik dalam keadaan dia mencungap-cungap. Lalu dia bertanya kepada Nabi, kalaulah kita ni pergi ziarah kubur, apa di antara amalan yang afdal, yang utama untuk kita lakukan? Kata Nabi SAW, yang pertama sekali kau sampaikan salam. Kita kalau lalu kubur ni kita bagi salam. Okay, yang keduanya bagi salam lah. Ada salam yang sifatnya dia pendek, ada salam yang panjang. Ataupun paling kurang kita dengan melafazkan Assalamualaikum ahlul diyar minal mu'minina wal mu'minat, ataupun Assalamualaikum ahlil kubur pun boleh, tak ada masalah, ucapan sejahtera.
Tapi cuma kita bagi salam tu, kita tak berhajat untuk donga dia jawab lah. Kalau kita ni donga orang kubur jawab, maksud tak cukup tanah kita lagi nanti dah. Ni sebahagian lah. Okey, yang keduanya kata Aisyah, yang lainnya daripada riwayat hadis tu, bila dia tanya soalan tu, Nabi jawab yang kedua, maka doakanlah, doa. Di sunnah kita kalau ziarah kubur ni doa. Baca doa minta ampun kepada Allah Ta'ala agar dipermudahkan urusan orang yang berada di alam sana, di alam baqa', di alam barzah. Jadi hadirin mukminin yang saya kasih sekalian, itu keadaan dia. Itu sebab bila orang mati, antara sunnah yang banyak adalah kita membacakan doa memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Doa bila mati dia tu, kita doa minta ampun, ampunkan dosa dia ya Allah, ampunkanlah dan terimalah amal dia dengan kebaikan. Jadi kata dia, ada orang akan datang melalui kubur, lalu dia kata kepada kubur lah, dia berkata kepada kubur, ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabri, alangkah baiknya kalau aku berada di sini. Betul hakikatnya dunia ni tidak baik, tapi yang maksudnya mengharapkan kematian. Kita ni minta mati tak boleh, minta mati tak ada sebab lah kan? Tak boleh. Contohnya berputus asa hidup di dunia ni kan, dia putus asa dah, maka dia minta mati tak boleh, hukum dia haram. Hukum dia haram. Tapi lain kalau maksud yang kedua, kita doa untuk mati pada hari baik. Contoh, ya Allah matikan aku pada hari Jumaat, contoh, boleh, tak ada masalah. Ataupun ya Allah matikan aku di tempat yang baik, ya Allah aku berhajat untuk mati di Makkah kan. Ataupun ya Allah aku berhajat untuk mati di Madinah, boleh, di tempat yang baik pada waktu yang baik tu diizinkan. Sebab Nabi pun ajar ke atas kita sunnah dalam doa, dalam tiap kali kita doa, jangan lupa doa untuk mati husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim lana bi su'il khatimah. Sebab mati ni pun kita kena rancang. Apa maksud rancang? Rancang ni paling kurang walaupun hanya dengan sepotong doa, ya Allah aku nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan amalan-amalan pun memang diajar untuk kita merancang, maka doalah dengan kebaikan. Cuma yang minta mati ni tak boleh. Minta mati tak, diuji macam-macam peristiwa, sebab kita ni akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dalam Quran kata, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. 155 suratul Baqarah. Apa kata Allah Ta'ala? Aku akan uji kamu ni dengan beberapa masalah, dengan beberapa ujian, dengan beberapa dugaan, dengan beberapa mihnah. Antaranya al-khawf, ketakutan. Takut tak? Kita duduk dalam tempoh 4 bulan, hampir 4 bulan lebih ni dah. Dalam fasa Covid ni, kita pun takut. Makhluk yang tak nampak dah. Nak bersalam pun kadang berkira-kira. Dan nak pergi makan pun macam tu. Kita nak keluar rumah pun kita takut. Covid ni kita tak nampak. Dan adakah kita takut Covid ataupun kita sebenarnya takut mati? Kesimpulannya, takut tu ada. Tetap takut. Apa maksudnya hadirin mukminin? Allah akan uji kita dengan ketakutan. Ada orang diuji Allah ketakutan dengan maksud peperangan. Sekarang ni umat Islam diuji tak? Di Yaman diuji oleh Allah Ta'ala dengan peperangan. Di Syria hari-hari diperang kan? Trauma dengan bunyi letupan, bunyi berdilan kan? Bunyi apa ni? Senjata, tembakan senjata dan macam-macam lagi lah. Dengan ketakutan yang hidup tidak tentu arah, huru-hara dan sebagainya. Tetap akan diuji dengan ketakutan. Yang keduanya kata Allah Ta'ala dalam ayat tadi, al-ju', Allah akan uji kita dengan kelaparan. Lapar kan? Kita hari tu PKP mula awal-awal itu pun bersungguh tak? Ada orang boli baris macam tak pergi market dah, macam tak pergi pasar dah lepas hari tu kan? Boli banyak benar kan? Boli 30 kilo, boli 50 kilo kan? Ni persiapan ni macam zaman perang lah nampak hari tu tak? Kan? Boli gardenia tak? Sampai akhir bercendawan gardenia. Nak ceritanya takut lapar tu ada. Di Yaman hari ni pun kalau kita baca statistik tak? Data yang dikeluarkan oleh PBB, kurang daripada 7 ke 8 minit seorang mati. Sebab pemati tuan-tuan, kebuluran tak cukup makan. Ini dia antara ujian kan? Maka memilih jalan bagaimana? Sabar di atas jalan ujian yang Allah berikan ke atas kita. Orang ni utama. Yang seterusnya Allah uji sedikit daripada wa naqsim minal amwal, kekurangan ataupun kesempitan daripada harta tak. Hari ini kita boleh bernafas lagi lah. Tapi yang kita kasihan tuan-tuan, sepanjang tempoh PKP ni cukup lah. Ratusan ribu orang yang dibuang kerja, yang hilang
mata pencarian. Dia seorang tu satu dah, tapi orang keliling yang bergantung atas dia. Seorang suami yang dibuang kerja, anak-anak, isteri yang dan lain-lain yang bergantung atas dia. Maksud daripada ratusan ribu yang dibuang tu, ada orang-orang lain juga yang bergantung kepada dia. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian tak? Kita tengok hari tu orang tergendala kerja, tak boleh kerja selama 2 bulan. Ni ujian daripada segi apa? Daripada segi kekurangan, daripada kesempitan ataupun kekurangan harta benda dan mata pencarian. Cuma kita faham rezeki ni benda yang telah ditetapkan, rezeki ni benda yang telah ditentukan, tapi tetap juga perlu hadir dengan maksud usaha dan ikhtiar untuk kita cari dia, untuk kita dapatkan dia. Cuma yang kita bimbang ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala, apa yang jadi atas kita ni, kita mencari sesuatu yang tidak halal dan tidak baik atas diri kita sendiri. Yang ni kita bimbang ujian ni kan. Ni kita boleh bertahan lagi lah kan. Bayaran rumah pun tak bayar, kereta pun yang dibeli tak bayar sebab ada moratorium tak. Tapi yang kita bimbang selepas daripada bulan 9, bulan 10 ni, ketika mana dunia diuji dengan krisis ekonomi dan lain-lain, adakah kita mampu bertahan? Maka berdoalah kepada Allah agar Allah bagi kita kekuatan kekal dengan perkara yang halal dan tidak berharap kepada yang haram. Dan Allah uji lagi kita dengan apa? Al-anfus, dengan diri kita sendiri kan. Ada orang diuji oleh Allah Ta'ala ni, dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia, iri hati dia yang sangat tinggi kepada orang lain. Dia ni suka mengambil hak orang tanpa belas kasih, dia suka tengok orang lain dizalimi dan ditindas kan. Kita ni banyak bondo yang kita hidup ni tak puas hati kan? Tak puas hati. Jadi tuan-tuan, kita bimbang kan? Maka dalam keadaan ini, ujian-ujian tu kita minta lah Allah tak uji kita dengan hawa nafsu kita sendiri, diri kita sendiri kan? Dan juga kekurangan daripada as-samarat, iaitu buah-buahan kan? Walaupun dalam konteks ni kata buah-buahan, sebab dahulu ni di antara contoh yang Allah bawa, orang yang berniaga, dia tanam tanaman dia tapi tidak menjadi dan lain-lain. Kita ni sekarang ada orang dia berniaga tak jadi dah, modal banyak habis dah, duit banyak keluar, berniaga tak jadi tak. Berapa banyak company yang ditutup dah. Ni di antara ujian-ujian yang Allah berikan ke atas kita. Janganlah sehingga kita menggadaikan prinsip kita, menggadaikan agama kita demi kemewahan dunia yang kita nak kecapi. Jadi dengan maksud ni tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dan Allah tutup ayat tu wabasyiril mukminin, dan sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Itu sebab sebut sabar ni senang tak? 3 huruf je, sadbara, sabar. Tapi nak lakukan, nak praktikalkan dia sangat susah. Jadi hadirin mukminin, sebab ada satu kisah dalam hadis Nabi SAW. Ada orang yang dia ni, ada seorang perempuan yang dia meratap di kuburan, lalu Nabi pernah lalu di hadapan dia dan Nabi bertanya, kenapa kau menangis, kenapa kau meratap kan? Maksud dia tanya kepada Nabi tu dalam keadaan dia dah tak boleh mikir dah kan? Dia tak boleh mikir dah. Lalu dia cakap perkara yang bukan-bukan kepada Nabi SAW. Dia kata, kau apa tahu aku diuji dengan kesedihan yang sangat dalam, suami aku mati, aku kehilangan suami yang aku kasih, aku kehilangan orang yang aku sayang. Jadi Nabi pun berlalu pergi. Nabi pun berlalu pergi, sehingga kan seorang sahabat menegur perempuan ni. Dia kata, kau tahu tak kau cakap dengan siapa tadi? Yang tegur kau tadi tu adalah Nabi SAW. Dan perempuan tu pun tak kenal Nabi SAW kan? Maksudnya di Madinah pun tuan-tuan ada orang yang tak kenal Nabi SAW. Jadi kalau orang tak kenal ustaz kau, tak kenal pengerusi, tak kenal JKKK kan? Tak kenal ketua grup kita pun, tu benda kocik lah kan? Janganlah kita marah kan? Tu benda kocik je. Jadi bila setelah ditegur, perempuan tu rasa bersalah, esok tu dia cari Nabi SAW dan dia mohon maaf, dan Nabi cakap ke atas dia, Nabi kata kepada dia, sungguh sabar itu adalah titik pertama ketika engkau diuji. Bila kena ujian tu, macam mana kita berpaling ke, bersangka baik ke, ataupun bersangka buruk ke, ataupun sebaliknya, maka tahniah lah kebaikan kepada orang yang wabasyiris sabirin, berita gembira ke atas mereka yang sabar. Jadi hadirin mukminin,
Jadi tak boleh lah, tak boleh kan. Walaupun dalam hadis ni kata ada orang tu dia kata alangkah baiknya kalau aku di sini. Tak tuan-tuan kan. Sungguh kita doa pada Allah Taala, ya Allah kalau kita diuji, ujilah perkara yang kita mampu. Tapi ini janji Allah Taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan Nabi tutup hadis tu, kenapa benda ni terjadi? Kenapa benda tu terjadi? Walaysa bid-dinu illal bala'u. Dan itu bukanlah kebiasaan, melainkan dia melakukan sedemikian disebabkan bala ataupun ujian yang menimpa dia. Okey, kenapa dia jadi macam tu? Adalah disebabkan ujian ataupun adalah disebabkan bala yang menimpa dia. Jadi dia tak tahan, maka dia minta mati. Dia minta mati. Adakah dengan mati itu akan menyelesaikan masalah dia? Tak. Contoh orang dia diuji Allah Ta'ala dengan banyak hutang. Kadang hutang ni tuan-tuan bukan ujian pun, tapi atas pilihan dia sendiri. Sebab ulama kata miskin ni bukan takdir yang ditentukan semata-mata, tapi dia datang dengan pilihan. Contoh gaji dia, ada orang kata dia miskin, macam mana saya dah miskin? Tak, ada kadang-kadang datang pilihan dia lah. Sebab dia malas usaha, dia malas cari kerja, dia malas nak bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Maka Allah uji dia dengan kemiskinan. Ataupun dia sedang hidup elok, hidup dia senang, hidup dia telah sempurna sebaiknya, tapi dia memilih untuk jadi miskin. Ada juga. Contohlah dia kerja gaji 1,500, hutangnya 6,000. Beli kereta dia buat, beli rumah. Ni orang yang gagal merancang pengurusan hidup dia dengan baik. Berhutang dengan alung, berhutang sekian-sekian. Jadi apa maksud dia? Ada dalam hidup kita dia adalah pilihan, dan itu kesilapan diri kita sendiri. Sebab Allah kata dalam Quran, ma asabaka min hasanati faminallah wa ma asabaka min sayyiati famin nafsik. Sesungguhnya yang baik ni datang daripada aku, buruk tu adalah daripada kesalahan, kesilapan, bala yang Allah turunkan ni datang daripada kesilapan diri kita sendiri. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia kata apa? Kenapa dalam hidup ada kala manusia ni Allah bagi dia ujian, Allah bagi dia musibah, Allah bagi dia bala. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir dia Al-Maraghi, dia kata apa? Disebabkan dua perkara. Pertama, ikhtiar dia tak pernah cukup, usaha dia tidak pernah sempurna. Maksudnya pilihan daripada atas nama kebaikan tu tak cukup, dan usaha yang dia buat untuk dapatkan sesuatu kebaikan tu tak sempurna. Maka Allah beri dia ujian. Dan yakin dan percayalah, ada kala ujian yang Allah berikan ke atas kita tu merupakan satu muhasabah agar kita kembali ingat kepada Allah Ta'ala, agar kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala, dan memperbanyakkan mohon ampun, keampunan, istighfar, dan juga mencari jalan agar kita penyelesaian, dan kita berdoa kepada Allah, dilorongkan kepada solusi, penyelesaian, dan juga kembali kepada kebaikan. Jadi hadirin mukminin yang saya kasih sekalian, dan sesungguhnya kita akan tetap diuji oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir ulama kata, saya dah sebut tadi, yang pertama sekali Allah bagi kita benda sama tu masa, yang keduanya benda berbeza ni adalah kefahaman, dan yang terakhir bertepatan dengan hadis ni dan berbetulan pula, yang berbeza adalah ujian. Ujian kita berbeza-beza, cuma kita doa kepada Allah Ta'ala agar dipermudahkan ujian kita, dan ketika mana kita diuji oleh Allah Ta'ala, tidaklah menjauhkan kita daripada rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, dan janganlah kita berputus asa, wala taqnutu min rahmatillah, jangan engkau berputus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Selagi kita hidup ni tuan-tuan, pintu taubat tu senantiasa terbuka, jalan kemudahan tu senantiasa terbentang, maka berusaha dan berikhtiarlah, dan berserah, haraplah kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya jiwa orang yang senantiasa berserah, menyerah akan hidupnya kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Kerana apa? Kerana Allah senantiasa ada. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Sekadar hari ini, kuliah pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tangguh dengan kafaratul majlis, iaitu bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.